Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini hari Jumaat, barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, Allah akan bersalawat kepadanya, ke atasnya 10 kali. Bayangkan Allah yang bersalawat ke atas dia yang bersalawat tu. Okey. Kita teruskan surah Nuh. Surah Nuh. Tempoh hari kita lalui apa laporan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diperkenalkan atau apa bentuk dakwah yang Nabi Nuh bawa kepada kaum dia, terutamanya teknik yang digunakan sama ada secara terang-terangan ataupun wa'lantu lahum israra, ataupun secara sembunyi-sembunyi. Ni. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ku menyeru kepada mereka secara berseorangan dengan perlahan-lahan, secara sembunyi-sembunyi. Kena jemput ke rumah dia, circle yang lebih kecil. Berbanding sebelum itu, da'autuhum jihara, secara terang-terang, dekat dekat convention ke atau dekat expo ke. Kemudian apa yang dibincangkan dalam pertemuan coaching one to one tersebut. Dan kita tahu teknik belajar ni, tuan-tuan, teknik belajar ni, kalau kindergarten, satu orang cikgu, pusat asuhan yang lebih kecil daripada itu, lebih rendah daripada itu, pusat asuhan, satu orang pengasuh, dia boleh jaga baby maksimum 3 ke 5 orang. Lebih daripada itu, dia mengalami kesukaran nak kawal baby. Kemudian naik sikit kepada kindergarten, tadika. So, satu kelas mungkin berapa? 20-30 orang. Kemudian pada peringkat sekolah rendah, kalau dulu saya sekolah rendah, satu kelas saya 40. Itu dah crowded sangat. Sekarang ni sekitar 30, 35, ada sekolah swasta 20 pelajar. So, cikgu akan lebih boleh fokus kepada pelajar-pelajar. Sekolah rendah, sekolah menengah juga semacam itu, 20 ke 40. Kalau lebih daripada 40 tu, itu it's too much, terlalu banyak. Kemudian bila kita masuk universiti, college, universiti, satu kelas kadang beratus pelajar, 200-300 orang pelajar satu kelas, dan cara pembelajarannya pun berbeza. Itu peringkat degree. Peringkat master, daripada 100-200 orang pelajar tadi, dia berkurang kepada 10-20 orang pelajar peringkat master. Dan bila naik ke peringkat PhD, antara kita dan kita punya supervisor, one to one coaching. So, bayangkan apa yang Nabi Nuh buat ni, merangkumi semua peringkat pengajian yang kita pernah lalui. Peringkat PhD, one to one coaching. Suatu konsep talaki kalau kita belajar Quran, belajar mengaji, kita berdepan dengan cikgu, personally, berdua. Dan itu adalah pembelajaran peringkat tertinggi, tuan-puan. Peringkat tertinggi. Walaupun tidak bergelar PhD atau apa pun nama yang manusia letakkan,
Tapi rupanya mengaji Quran ni dia kena berdepan. Satu dengan satu. Satu dengan satu. Guru mendengar, guru baca, murid ikut. So, bila murid baca, guru dengar, betulkan. Itu konsep talaqi. Belajar one to one. Juga ditunjukkan perjalanan Nabi Musa bertemu dengan hamba Allah yang kita gelar sebagai siapa? Haidir. One to one belajar. Dan itu pembelajaran peringkat tertinggi. Dan Nabi Nuh telah lama melaksanakannya. Wa asrartu lahum israra. Ayat yang ke-9. Itu apa nama teknik ataupun pendekatan yang Nabi Nuh buat. Kemudian apa yang diterangkan? Istighfar kepada Tuhan. Dan istighfar mengenali Tuhan ni, Nabi SAW lakukannya 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Dan bayangkan kalau apa nama kita lihat jumlah surah-surah Makkiyah yang mengenalkan kita tentang Tuhan, tentang Tauhid, tentang keimanan, tak termasuk undang-undang dalam agama, tak. Undang-undang selepas hijrah. Tentang solat, zakat, puasa, itu semua selepas hijrah. Sebelum itu, semuanya tentang ketuhanan, tentang Tauhid, memperkenalkan, belajar istighfar, bertaubat, kembali pada Tuhan. Semua itu bab akidah selama 13 tahun dan diwakili oleh surah-surah Makkiyah 83 surah. 86 surah. Baki 28 surah, semuanya surah Madaniyah. Kemudian Nabi Nuh surah kaum dia melihat kesan daripada istighfar, harta dan anak bertambah kerana dekatnya kita, semakin dekatnya kita dengan Allah, lalu Allah kurniakan, unleash rahmah dia. Kemudian Nabi Nuh bawa untuk melihat penciptaan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Sehingga kan perkataan yang Nabi Nuh pilih untuk menggambarkan kita ni sebagai al-tuwara, berperingkat-peringkat. Ada peringkat-peringkat. Tuan-puan, minggu lepas saya saya duk cari YouTube nak berkongsi dekat WhatsApp grup keluarga. So tengah-tengah cari tu saya jumpa satu penerangan, dia daripada channel Biar Terang. Channelnya tu apa ya, dia channel dia Biar Terang kot. Sekejap saya cuba buka. Sistem kekebalan tubuh melap. Sisi terang. Sisi terang. So dia dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan setakat ni saya tak jumpa lagi lah bahasa Melayu, orang Melayu yang buat. So apa yang dia buat adalah, dia buat sekitar 8 minit semacam tu. Dia bawa kita perjalanan mengenal kulit tubuh badan kita. Kalau ikut dia punya video dia ni, semua tentang sains. Paus, kenapa coklat putih, semua tentang sains. Dan menariknya, dia bawa tu dalam penerangan yang simple dan cepat faham. Walaupun ada istilah-istilah sains yang digunakan, tapi kita nampak, kita boleh faham dengan kita tengok gambar. Dengan gambar yang dipaparkan. Tuan-puan, melalui penerangan tu,
Selama ni kita tahu, tapi kita tak nampak macam mana digambarkan penerangan tu. Ada satu penerangan ni, dia bagi tahu tentang bagaimana kulit kita ni, kulit yang dia istilahkan sebagai kulit yang kita pakai. Dia adalah super suit, baju super. Kan kalau kita terluka, kulit dan darah itu, dia menghasilkan sesuatu yang akhirnya dia tutup luka tu automatik. Kalau kita luka, lama-lama dia akan tinggalkan parut. Rupanya, apa yang kita buat kalau kita luka, kita tutup dengan bandage, tutup dengan handyplus. Itu usaha kita. Tapi Allah sudah sediakan mekanisme, Allah sudah sediakan alat supaya luka itu tutup sendiri. Baik sendiri. Wow. Dahsyat. Allah cipta kita ni sangat dahsyat. Dan Nabi Nuh bawa kaum dia, tolong tengok diri kamu. Wa qad khalaqakum atwara. Cuba tanya ibu-ibu yang melahirkan secara pembedahan, caesar. Kan tanya doktor yang melakukan caesar, pembedahan. Selepas dia bedah, keluarkan anak, dia cuma jahit kantung rahim tu dan dia jahit kulit kita ni. Itu je. Habis yang wayar putus kat dalam tu, setiap urat itu, setiap wayar tu dia pandai cari sendiri dan bersambung semula. Dahsyat gila. Nabi Nuh bawa idea itu supaya kita merasa yang kita ni tak punya apa-apa. Allah lah segalanya. Yang memberi kita macam-macam. Sebab tu dia punya dakwah adalah, jom tengok yang ini. Nanti akhirnya kamu akan kembali pada Allah. Jom kita tengok yang ni pula. Tadi tengok diri kamu dicipta. Kemudian cuba tengok langit. Bukan tengok sekadar langit. Tapi lihat dalam-dalam. Bagaimana langit tu dibina? Kalau tanpa pencipta, mustahil dia terbina dengan begitu kukuh. Dengan bertingkat-tingkat. Cuba tengok bulan itu yang memancarkan cahaya. Tak pernah kita lihat bulan tu terbakar. Kerana cahaya matahari sangat terik. Dan sebab tu bulan tu tak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau tak habis hangus. Dan cuba tengok matahari. Benda yang terbakar ni tuan-puan, benda yang terbakar, lama-lama habis. Kan? Lilin, kita pasang lilin. Kan akhirnya habis lilin tu. Kita bakar sampah, sampah tu habis dan api tu padam. Berapa lama dah matahari tu terbakar? Apa bahan bakar yang diguna sehingga tak padam-padam matahari tu? Tak habis bahan bakar tu. Malah saintis yang mengkaji angkasa raya ni, dia kata matahari ni nanti akan berkembang. Matahari ni nanti akan membesar, semakin berkembang. Tuan-puan, benda yang terbakar, ikut logik kita, dia akan mengecut. Tapi saintis kata tak, dia akan mengembang. Dan dia punya diameter sampai kepada laluan bumi ni, sampai kepada orbit bumi. Penuh besar dia mengembang. Dan saintis kata waktu itulah dunia akan kiamat. Sewaktu matahari itu mengembang. Itu sangkaan saintis. Tapi yang pasti, kita melihat benda yang terbakar ni akan habis. Dan kewujudan matahari ni sejak Nabi Nuh dulu dah lebih 8,000 tahun terbakar. 8,000 tahun dah terbakar. Dan dia kekal begitu. Tak habis-habis.
Siapa yang buat matahari? So, melihat ciptaan ini sepatutnya membantu manusia untuk mengenal Tuhan. Kemudian disuruh tengok tumbuhan. Allah telah menumbuhkan kamu. Summa yu'idukum. Kemudian kamu mati kembali ke tanah. Kemudian kamu dikeluarkan daripada tanah. Dan Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Bumi ini sebagai hamparan rata. Senang untuk berjalan. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya. So, bumi ini, Allah suruh kita tengok sungguh-sungguh. 19 dan 20 tahu, 2 ayat. Tentang matahari, 1 ayat. Tentang tumbuhan, 1 ayat. Tapi untuk bumi, 2 ayat, tuan-tuan. Dan dia bukan sekadar nak kita lihat bumi ini terhampar. Dan ada jalan. Tak, dia sebenarnya lebih dari itu. Tuan-tuan bayangkan, sekarang dunia menghadapi antara masalah yang dihadapi ialah congestion atau congested, jam, kesesakan. Dan antara setakat ni cadangan untuk mengurangkan kesesakan ialah tambah lebuh raya. Tambah lebuh raya. Itu dia punya cadangan untuk mengurangkan kesesakan. Tuan-tuan bayangkan, adakah dengan tambah jalan boleh kurangkan sesak atau kelak akan bertambah sesak? Sepatutnya yang kita buat ialah tambah baik sistem sedia ada. Kurangkan kereta atas jalan. Pengangkutan awam perlu perlu ditingkatkan. Terutamanya bagi membantu generasi lanjut usia nak ulang alik masjid. Kan? Bapak kita, mak kita yang dah berusia nak ulang alik masjid. Kalaulah pengangkutan awam itu diperkasa. Kita tak perlu nak tengok bapak kita pagi-pagi start motor pergi masjid, start kereta pergi masjid. Zuhur asar dia nak ulang alik masjid. Kadang nak pergi klinik, nak pergi hospital. Seorang pening, kerajaan pening. Nak buat hospital, kena buat parking sebesarnya. Sebab hospital antara tempat yang paling puaka kalau nak cari parking. Kenapa tak usahanya kurang guna kereta? Dalam masa yang sama, pertingkatkan pengangkutan awam. Rancang betul-betul. Kan litasluku minha subulan fijaja. Mudah untuk berjalan. Salakan ni berjalan. So, bila yang di atas, Nabi Nuh suruh tengok atas, suruh tengok diri kita sendiri, suruh tengok tumbuhan, suruh tengok alam sekeliling, suruh tengok bumi terutamanya apa yang berjalan, apa yang berlaku. Kemudian Nabi Nuh beri hasil dan dapatan. Baginda kata apa? Qala Nuh, berkata Nuh, Rabbi innahum asawni. Cuba tengok. Ayat sebelum ini, litasluku minha subulan fijaja, wallahu ja'akumul arda bisata.
ayat sebelum ini, sebelum ayat 21, daripada 20 sampailah kepada kan daripada 764 ni, qala rabbi, start daripada 5 sampailah ayat 20, semuanya adalah perkataan Nabi Nuh. Semuanya perkataan Nabi Nuh. Okay? Perkataan Nabi Nuh. Kemudian masuk ayat 21, dia dimulakan dengan qala. Qala. Qala ni adalah Allah adalah cara Allah nak bagi tahu Nuh. Setelah itu Nuh berkata macam ni. Allah bercerita pada kita. Tadi Allah nyatakan apa yang Nabi Nuh sebut. Bermula ayat 21, sekarang Allah bagi tahu kita, seterusnya Nabi Nuh cakap macam ni. Dia seolah-olah macam Allah ubah cara kita baca Quran supaya kita tidak hanya tumpu pada kata-kata Nuh tanpa menyedari bahawa ini semua datang maklumatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Qala Nuh. Nabi Nuh berkata lagi. Dan kali ini perkataannya sangat penting. Dia kata apa? Rabbi innahum asawni. Wahai Tuhanku, mereka derhaka pada aku. Ni kalimah ni, Rabbi, biasanya ada ya macam ni. Rabbi, Tuhanku. Biasanya ada ya. Tapi di sini tak ada. Rabbi innahum asawni. Dia seolah-olah Nabi Nuh nak bagi tahu, ya Allah, dorang macam tu pun aku bagi maklumat, aku suruh dorang tengok, dorang tetap derhaka. Tumpuan ataupun fokus Nabi Nuh nak bagi tahu kaum dia derhaka, asawni. Kaum dia derhaka pada aku. Nabi Nuh tak kata, Rabbi innahum asawka. Mereka menderhakaimu. Kenapa Nabi Nuh tak nak kemurkaan Allah? Tak. Diorang derhaka pada aku, ya Allah. Maksudnya, mungkin bagi peluang atau bantulah aku atau semacam itu. Innahum asawni. Mereka derhaka pada aku. Apa yang mereka buat adalah wattaba'u man lam yazidhu maluhu, dan mereka kekal ikut sesuatu yang tak dapat menambah harta dan anak. Sesuatu yang tak menambah apa-apa terhadap harta dan anak kecuali kerugian. Tuan-puan, kita ada harta, kita ada anak. Rupanya bukan hanya sekadar ada harta dan ada anak. Harta dan anak itu boleh ada nilai tambah. Menurut kata Nabi Nuh ni, malam yazidhu maluhu wa waladuhu. Harta dan anak yang tidak bertambah apa-apa kecuali kerugian. Harta dan anak ada nilai tambah. Apa dia? Keberkatan. Tapi sebaliknya, dia jadi kerugian. So, qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Mereka menderhakai aku. Malah mereka mengikut sesuatu yang langsung tak boleh bawa apa-apa manfaat terhadap harta dan anak mereka
pada followers mereka kecuali khasarah, kerugian. Malah bukan hanya itu. Wa makaru makran kubbara. Mereka buat rancangan jahat. Mereka buat tipu. Mereka merancang rancangan jahat dan rancangan mereka besar. Wa makaru makran kubbara. Ada satu lagi perkataan berkaitan dengan makar ni. Dalam surah Yusuf, Allah guna kedua-dua perkataan. Satu kaidun, satu lagi makar. Kaidun dan makar. Apa beza dia? Kaidun ni lebih besar. Kaidun ni adalah sebarang perancangan rahsia atau kaidun. Dan di bawah kaidun ni memayungi salah satunya makar. Perancangan rahsia yang jahat. Rancangan rahsia yang jahat. Penuh tipu daya atau makar. Untuk menjatuhkan seseorang. So ada soalan. Apa beza istilah mihada dalam surah An-Naba dengan bisata? Apa beza dia mihad dan bisata? Yang tu saya kena carilah. Tentang dua-dua sebut hamparan tapi dia ada perbezaan. Ada lagi satu mihada, kejap, mihada naba. Okey, saya cuba. Mihada naba tu mihada naba tu kata akar dia mahdi. Mahdi ni buai. Mahdi ni buai. So mihada, Allah hamparkan bumi. Dia punya selesa hidup dekat bumi ni macam baby selesa tidur dekat buai. Itu mihada. Punya selesa kita hidup dekat bumi ni, bangun tidur, kita sampai boleh tidur. Kerana bumi ni dicipta mihada, macam buai. Bukan beralun-alun, selesanya tu. Dan punya selesa kita tidur, nak bangun qiyamul lail punya berat. Itu mihada. Cuma bisato, saya lupa dia punya kata akar tu. Basat tu apa maksud. Tapi masih lagi dalam kerangka hamparan. Ada lagi satu tempat yang Allah sebut tentang hamparan ni. Selalunya yang mihada ni lah, mihada kot. Ya. Mihada ni, ada orang salah anggap sebagai, macam telur. Bumi ni macam telur. Sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan. Mihada ni juga bermaksud, burung unta kalau dia nak bertelur, dia akan pijak tanah tu supaya rata dan lembut. So bila dia letakkan telur dia tu, selamat untuk dia letakkan telur tu. Selamat untuk dia letakkan telur. So lalu bila kita baca kitab tafsir tu, kita hanya nampak, telur, okey, bumi macam telur. Tak. Bumi yang Allah sediakan ni macam tanah yang di bawah telur tu. Selamat, dia tak ada unsur-unsur bahaya, semacam itu. Bumi ni macam tu. Tu sedikit sebanyaklah mihada, tentang mihada. Bisata nanti lain kali. Okey. So wa makaru makran kubara. Mereka bukan sahaja tak nak terima, mereka tolak. Malah harta dan anak mereka tak menambah apa-apa kecuali semakin rugi. Lalu Allah reply. Bukan Allah reply. Ketua-ketua kaum dia. Ketua-ketua kaum dia confront
Nabi Nuh wa qalu. Cuba tengok tuan-tuan. Setelah Nabi Nuh terangkan, orang yang dia jumpa tu tetap menderhaka. Orang yang dijumpa tetap menderhaka. Dan Nabi Nuh dapat hidup mereka melakukan perancangan rahsia. Mereka merancang sesuatu. Kan, mereka merancang sesuatu terhadap Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat tahu. Dan kemudian ketua-ketua kaum dia tu, mungkin pembesar, mungkin menteri, konfront, datang jumpa dengan Nabi Nuh. Kenapa tiba-tiba ketua-ketua ni datang jumpa dengan Nabi Nuh? Sedangkan Nabi Nuh kata, aku buat secara terang-terangan dan aku buat secara eksklusif. Tak semua orang tahu. Bawa masuk rumah. Kan? Tak semua orang tahu. Oh, rupanya ada yang datang itu tak jujur. Yang datang itu spy. Kan, pengintip, perisik. Apa Nabi Nuh buat dekat rumah dia? Oh, begini. So, bila dia keluar, dia bagi tahu pada ketua-ketua kaum. Oh, Nuh mengasut, Nuh buat begini dan begini. Lalu, apa kata ketua kaum dia? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. La tadharunna alihatakum. Dia cakap dengan Nabi Nuh, cakap dengan rakyat dia. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadharunna, dan jangan kamu tinggalkan Wadda. Tuhan Wad. Wala Suwa'a, Tuhan Suwa'. Wala Yahuz. Wa Ya'uqa wa Nasra. Jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa', jangan tinggalkan Yahuz, Ya'uq, Nasra. Berapa nama Tuhan dia ni? Kalau kafir Quraisy yang besar ada 3. Lata, Uzza, Manata. Lata, Uzza, Manata. Kaum Nabi Nuh, dia ada 5 berhala besar. Wad, Suwa', Yahuz, Ya'uq, Nasra. Pertamanya, nama-nama ini Allah sengaja letak. Jarang-jarang Allah letak nama dalam Quran. Melainkan ada sesuatu yang besar yang kita perlu lihat. Nama Nabi Ibrahim, Ismail, nama kaum Lut, Fir'aun. Fir'aun tu bukan nama dia, nama jawatan. Yang ini nama berhala yang disembah. Asalnya mereka ni 5 orang. 5 orang soleh. 5 orang soleh sebelum Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh. Lalu lama kelamaan, kaum dia ini bila bergenerasi, dia nampak orang ni sangat baik, lalu dia pun nak, dia mengidolakan orang tu. Dia buat karangan, dia puji. Oh, Ustaz Nazri ni best lah, begini dan begini. So, bila dia buat begitu, anak dia nampak bapak dia buat. Bapak dia buat memang solely, memang nak puji orang tu. Contoh Wat, memang dia nak puji Wat. Wat memang baik, selalu tolong. Kan selalu bagi sedekah. Kan kadang tolong tolong kesusahan yang penduduk kampung tu hadapi. Wat ni jadi orang tengah.
So, pada lapis generasi pertama yang berkomunikasi dengan Wad, mereka sangat mengakui, oh, laki ni memang bagus. So, bila Wad meninggal, orang kampung rasa, kita perlu buat sesuatu lah untuk memperingati Wad tu. Kan, kita perlu buat sesuatu. Mungkin kita bacakan apa? Tahlil untuk dia. Sebab dia bagus. Memperingati kelahiran dia. Sebab dia bagus. Supaya anak cucu kita tahu ada orang bagus dulu pernah hidup dekat kampung ni. So, bila lapis generasi pertama mati, yang faham tentang kenapa diorang buat, generasi kedua ni ikut je. Oh, bapa aku dulu buat, so aku pun buat lah. Generasi kedua. Generasi ketiga follow je yang kat atas. Dulu atuk aku buat, aku kena buat. Dan bila sudah bergenerasi, dan akhirnya generasi yang terkini, dia buat tu kerana orang dulu buat dan akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Contoh macam ni tuan-puan. Ini Allah nak bagi tahu tentang psikologi syirik. Macam mana syirik boleh berlaku. Macam mana berhala tu, asal usul berhala tu boleh berlaku. Katalah tuan-puan sangat mengkagumi saya. Kan jadi die hard fan, Kipas Susah Mati. So ada yang sangat kagum, lalu dia cari alamat rumah saya dan dia perhati tindak tanduk saya hari-hari. Ustaz Nazri jam sekian keluar dari rumah, kemudian dia pergi sekian. Tak pun dia tunggu kat Masjid Negara, oh nampak Ustaz Nazri masuk. Dia bawa kucing. Okey, dia balik dan dia ambil kucing. Kebiasaan Ustaz Nazri, dia bawa kucing, dia tambat dekat tiang, kemudian dia balik. Ambil balik kucing. Itu tuan-puan melihat. Kemudian tuan-puan tiru perbuatan. Pergi Masjid Negara, kena bawa kucing. Sebab Ustaz Nazri bawa kucing. Kita kena bawa kucing. Kena tambat kat sini. Sinilah tempat dia tambat. Itu generasi tuan-puan. Anak tuan-puan yang nak ikut jejak langkah mak bapak dia, ikut juga bawa kucing. Kemudian balik. Lepas tu mereka mula berkreatif. Dibantu oleh siapa? Syaitan. Mula berkreatif. Takkan bawa kucing aja. Jangan-jangan ada sesuatu kot tak dekat tiang tu. Okey, kita namakan tiang ni tiang kucing. Akhirnya bila bergenerasi, dia tak nampak niat asal orang tu buat. Yang dia buat adalah hasil kreativiti yang disuntik oleh syaitan. Wadda suwa' yaghus. Dia semua orang soleh. Cuba tengok. Dekat sini ada wala, ada waw, la. Kemudian sini ada wala, sini ada wala. Dekat sini tak ada wala dan tak ada wala. Wad, suwa' dan yaghus, tiga orang berbeza. Wad, suwa' dan yaghus, tiga orang berbeza. Yaghus, Ya'uq dengan Nasrah, adik-beradik. Satu tak ada wala. Allah perkenalkan mereka ni orang baik, orang soleh. Tapi bila manusia mula mengidolakan, mula fanatik, golongan ini je yang betul, golongan ini salah. Kami sokong golongan ini. Allah tidak pernah suruh kita mengagungkan manusia lebih dari Tuhan. Kerana banyak bukti manusia yang diagungkan akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Dan bila kita mengagungkan susuk tubuh manusia, kita ada potensi, risiko besar untuk bergaduh dengan orang lain. Kau punya ustaz tak ada doktor, aku punya ustaz ada doktor, ada PhD. Ustaz kau tak ada.
Ini punca bibit-bibit yang akhirnya nanti bawa kepada kesyirikan. Tuan-tuan. Sejak zaman Nabi Nuh. Dan nama-nama berhala ini, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasrani, ada dalam 360 berhala yang mengelilingi Kaabah pada zaman Nabi SAW. Ada nama ni. Punya lama, bergenerasi, syaitan sangat licik bawa idea dan nama. Idea untuk syirik pada Allah. Wa qad adallu katsiran wa la tazidil zalimin illa dalala. Sungguh ketua itu telah sesatkan banyak manusia. Maka ya Allah, janganlah tambah orang-orang zalim itu, kecuali biarkan mereka terus sesat. Jangan tambah apa-apa kecuali terus sesat. Rupanya jadi ketua ni tuan-tuan, susah. Lagi-lagi kalau kita boleh mempengaruhi orang lain. Apa yang kita cakap, orang terpengaruh, mudah pengaruhi orang. So, apa yang kita cakap, dia akan pegang. Bila dia pegang, kata-kata orang lain dah tak masuk dah. Betul cara kita bawa, Alhamdulillah. Salah kita bawa, masak. Wa qad adallu katsira. Sungguh, mereka telah menyesatkan banyak manusia. So, dengan sebab itu, ya Allah. Kerana bila aku dakwah, mereka tak nak terima, malah ketua-ketua mereka hasut pula, banyak pula kerosakan, mimma khati'atihim. Ini, okey, ayat 25 ni, komen Allah. Okey, ayat 25 ni, komen Allah. Ini bukan kata-kata Nabi Nuh. Ini komen Allah. Kata-kata Nabi Nuh, waqad adallu katsira wa la tazidil zalimin illa dalala. Ketua-ketua mereka telah banyak sesatkan orang. Ya Allah, jangan kau tambahi orang zalim itu melainkan sesat juga. Kemudian Allah bagi komen. In between. Benda ni Nabi Nuh tak tahu. Yang tahu siapa kita. So Nabi Nuh hanya bagi laporan, bagi report. So Allah tak bagi apa-apa komen. Kan Nabi Nuh bagi report. So sekarang Allah bagi komen. Dan komen tu Allah bagi tahu kita. Apa komen Allah? Mimma khati'atihim. Kerana apa yang mereka dah buat. Ughriqu. Mereka bakal ditenggelamkan. Ughriqu. Mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara. Tenggelam dan masuk neraka. Tenggelam dan masuk neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak akan dapat sebarang pertolongan. Mereka tidak akan dapat sebarang pertolongan selain Allah. Cuba tengok betul-betul ayat ni. Tenggelam, lepas tenggelam, terus fa'udkhilu nara, terus masuk neraka. Memang macam tu ke dia proses? Lepas tenggelam terus masuk neraka ke? Kan? Atau macam mana? Patutnya lepas tenggelam, apa berlaku? Mereka mati. Bila mati, mereka ke mana? Ke barzakh. Lepas barzakh, mereka akan dihidupkan balik kan? Akan bangkit. Lepas bangkit, akan disoal siasat, ditimbang amal.
Lepas timbang amal, baru tahu ke syurga atau neraka kan? Lepas tenggelam, mereka mati. Lepas mati, mereka masuk ke alam barzakh. Lepas barzakh, mereka bangkit. Lepas bangkit, timbang amal. Lepas timbang amal, baru tahu ke syurga atau neraka. Tapi ayat itu Allah shortcut. Tenggelam terus masuk neraka. Tenggelam terus masuk neraka. Confirm. Allah bagi tahu kita, kaum Nuh confirm masuk neraka. Confirm. Apa yang dia buat? Mereka cuma tak nak terima dan menghasut orang lain. Dan Allah bagi confirm masuk neraka. Tuan-tuan, yang Allah terangkan pada kita melalui laporan Nabi Nuh. Ketua dia hasut. Hasut guna apa? Perkataan. Mulut. Mulut. Hasut, jangan tinggalkan Tuhan ini. Lalu Allah tenggelamkan. Hasutannya tu menjadikan ramai orang sesat. Tuan-puan, kita, bila kita bercakap, kita tahu tak bahawa perkataan kita ni boleh akibatkan orang lain teruskan ibadah atau terus tinggalkan ibadah. Orang lain boleh terus sesat atau terus dapat hidayah. Perkataan kita ni. Hanya dengan perbuatan yang dia buat. Mimma khati'atihim. Kerana mereka buat begitu. Allah tenggelamkan. Terus masuk neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Allah tetapkan mereka tenggelam masuk neraka. Okey? Allah tetapkan pada ayat 25. Allah tetapkan mereka tenggelam dan masuk neraka. Ayat 26. Nabi Nuh berdoa. Qala Nuh. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sampai ada satu pun orang kafir hidup atas muka bumi ini. Ini doa Nabi Nuh. Ya Allah, jangan sampai ada satu orang pun orang kafir hidup atas muka bumi ini. Kenapa? Kenapa dia tak nak sampai ada satu orang pun orang kafir hidup atas muka bumi ini? Innaka intazarhum, kalau engkau biarkan mereka, yudillu ibadaka. Nabi Nuh bagi tahu apa sebab jangan sampai orang kafir hidup atas muka bumi. Dia kata, kalau engkau biarkan, dia akan menyesatkan hamba-Mu. Tuan-puan, perkataan ibad ni mahal. Perkataan ibad, orang tu memang dia sudah rasa yang dia ni Tuhannya Allah. Dia memang sangat jaga perilaku. Dia jaga dia punya ibadah. Dia bukan Muslim, dia bukan hanya mukmin, dia ibad. Dan orang level macam itu pun boleh disesatkan, boleh terpengaruh. Lalu kita kata, alah Ustaz, iklan aja kot, dia cuma tak pakai tudung. Iklan je, takkan lemah sangat imanmu. Ini Nabi Nuh cakap, ya Allah, jangan kau biarkan orang kafir hidup atas muka bumi sebab dia boleh merosakkan hamba-Mu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka akan hasilkan zuriat. Mereka akan beranak dan anak yang dilahirkan akan terus menerus buat dosa lagi kufur dan ingkar. Nabi Nuh sudah melihat bergenerasi. Bukan setahun, 2 tahun, 950 tahun. Sebab tu dia boleh cakap macam ni. Dan tuan-puan, kita hanya boleh cakap macam tu setelah kita hidup 950 tahun. Ayat ni eksklusif untuk Nabi Nuh. So, orang kafir yang dia nampak, dia tak sama dengan orang kafir yang kita nampak. So, jangan salah kerop, jangan salah tanggap.
Orang kafir yang dia nampak tak sama dengan orang kafir yang kita nampak. Nah, begitu. So, kalau kita tengok ayat 25 dan 26, ayat 25, Allah sudah buat ketetapan mereka ditenggelamkan. Sekarang Nabi Nuh doa supaya mereka dihapuskan. Dengan cara macam mana Nabi Nuh tak tahu. Ikut kepada kebijaksanaan Allah. Yang penting jangan ada orang kafir atas muka bumi. Tuan-tuan cuba tengok. Ini adalah hasil. 25 ni hasil. Ini 26 Nabi Nuh baru minta. Nabi Nuh baru minta. So kalau ayat 26 doa Nabi Nuh, maka ayat 25 ialah doanya dimakbulkan. So ini antara contoh Allah makbulkan sebelum doa di pohon. Itu level Nabi Nuh. Tuan-puan, kalau nak doa kita makbul, usaha dulu macam Nabi Nuh. Sungguh-sungguh bawa orang, bawa manusia, beri kesedaran. Allah akan perkenankan doa kita sebelum kita mohon. 25 Allah perkenankan. 26 Nabi Nuh baru nak mohon. Dan yang terakhir, ayat terakhir ialah Nabi Nuh tutup laporan dia dengan Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, wali-walidayya, dan kedua orang tuaku. Dan ini berita gembira untuk kita. Rupanya mak bapak Nabi Nuh beriman. Sebab tu termasuk dalam doa Nabi Nuh ni. Rabbighfirli wali-walidayya. Ya Allah, ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku. Kemudian waliman dakhala baitiya, dan ampunkan juga kepada siapa-siapa yang pernah masuk rumah aku. Dengan syarat mukminan. Siapa-siapa saja yang pernah masuk ke dalam rumah aku, yang dia tu mukmin, yang dia percaya. Sebab ada yang masuk rumah aku tadi menghasut pula ketua dia. Ada yang masuk rumah aku beriman. Dan seterusnya, dia minta ampun bagi pihak siapa? Walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh 8,000 tahun dulu telah pun mendoakan kita, orang beriman, lelaki dan perempuan. Tuan-puan, ingatan Nabi Nuh pada kita, generasi akan datang. Pada semua orang beriman, lelaki dan wanita. So, setiap kali kita berdoa, tolong doa kepada orang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat. Dan kita akan termasuk dalam doa Nabi Nuh. Dan dia tutup dengan wala tazidiz zalimina illa tabara. Jangan engkau tambah orang zalim itu kecuali beri dia kebinasaan. Nabi Nuh doakan orang zalim agar binasa. So perhatikan diri kita semula. Ada tak kita buat kezaliman? Dan seorang Nabi telah mendoakan kita, kalau kita zalim, seorang Nabi telah mendoakan kita agar kita binasa. Tabarak. Wow, dahsyat tuan-tuan, dahsyat. So, kisah ribuan tahun dulu, Allah datangkan dan Allah gambarkan macam wayang filem depan mata kita.
Tahu tak surah sebelum ni, surah selepas ni surah apa? Surah Jin. Surah selepas ni adalah surah Jin, tuan-tuan. Dan surah Jin dimulakan dengan Allah cerita sekumpulan jin yang telah mendengar Quran, lalu mereka berkata, sungguh kami telah dengar Quran yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Kitab itu bagi panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya. Kemudian kami tidak sekali persekutukan satu makhluk dengan Tuhan. Jin dengar, dia kata Quran ni menakjubkan. Terus dia beriman. Surah sebelum, manusia dengar dari seorang Nabi dan manusia itu tidak beriman. Walaupun Nabi itu datang 950 tahun lamanya. So kalau saya tanya, mana lagi bagus, jin ke manusia? Allah sedang bagi tahu pada kita manusia. Jin tu kali pertama dengar Quran, terus beriman. Jin tu kali pertama dengar Quran, rasa dah menakjubkan. Kita pernah tak rasa Quran tu menakjubkan tak kala kita dengar? Malu kita dengan jin. Malu kita. Manusia perlu makan masa 950 tahun pun tak beriman. Jin sekali dengar, terus beriman. Boleh? Jin boleh baca Quran? Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan dia faham. Ha. Kan yang apa nama, mereka-mereka yang berlawan jin ni, yang kena rasuk jin, orang tu baca, jin tu siap boleh ikut. Jin tu siap boleh ikut apa yang orang tu baca. Kau baca salah. Jin tu boleh tegur. Dan apa nama, sebagai penutup, ada ulama kata Nabi Nuh bersama dengan kaum dia berusia lanjut 1000 tahun atau usianya beribu tahun. Suatu dia nampak, dia rasa kaum dia ni dah tak ada harapan. Suatu dia rasa kaum dia ni dah tak ada harapan dan dia mohon seperti apa yang dia mohon. Kan jangan ada orang kafir atas muka bumi ni. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, mereka beranggapan Nabi Nuh, hanya Nabi Nuh yang usianya panjang, ribuan tahun. Hanya Nabi Nuh yang berusia panjang. Kaum dia macam kita. Sekitar 100-200 tahun umur. Dan pendapat kedua ni, dia kata, kalau begitulah bentuknya, Nabi Nuh rasa sangat terkilan melihat generasi demi generasi. Kalaulah kaum dia tu umur 100 tahun, dia hidup 950 tahun, 1000 tahun, dia nampak 9 lapis generasi yang kekal kufur. Sedangkan dia pergi, dia kenal atuk orang ni, dia kenal bapa orang ni, dulu kufur, takkan anak dia kufur, dia approach anak dia, kekal kufur, dia approach cucu, kekal kufur, dia approach cicit, kekal kufur, dan itu lebih menyakitkan. Itu lebih menyakitkan.
Dan akhirnya dia mengambil keputusan, ya Allah, jangan sampai mereka ini membiak dah. Mereka dah tak boleh dirawat. Tuan-puan, sikap kita terhadap Quran, kita perlu bersedia untuk dirubah Quran. Jangan sampai orang yang berhubungan dengan kita mungkin, atau jangan sampai malaikat kiri dan kanan melihat, dia ni dah tak ada harapan. Baca Quran tak lut. Jangan sampai hati kita macam tu, tuan-puan. Rugi. Sementara ada masa, biar kita terkesan baca dan dengar Quran dibacakan. Sama seperti jin yang kali pertama dengar Quran, dia sudah rasa, wow, this is real. Ini suatu yang menakjubkan. Ini magnificent. Tuan-tuan, barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Ada moderator tadi, tak ada moderator. Tak tahu kalau moderator dah masuk. Atau kalau tuan-puan nak tanya soalan, ada siapa-siapa yang ada 2 soalan ke, 1 soalan ke? Ataupun saya bagi option, tuan-puan lepas ni nak baca surah apa? Kita dah lalui surah Nuh. Anjing. Surah apa? Ustaz, Opah minta maaf banyak-banyak. Opah dekat Iras ni yang tak dapat mengendalikan. So, sebenarnya Misliah yang punya duty. Tak apalah apa pun, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas ini, atas menjalankan, dan Opah bagi pihak aspek minta maaf lah. Sambung je Ustaz Jin tadi. Jadi kalau ada sambung apa? Surah Al-Jin. Surah apa? Boleh. Surah Jin. Benda ni. Lepas ni nak surah Jin. Okey, Boleh. Silakan. Jadi kalau boleh, kalau Ustaz ada masa, besok pun boleh. Terima kasih. Besok Ustaz ada masa ke? Besok saya okey. Pagi besok kita orang ada qiyam dekat Masjid Putra. Oh, Lepas tu malam. Mula jam 4.30 macam tu lah qiyam dekat Masjid Putra, kat Putrajaya. Selepas itu saya tak boleh nak subuh dekat Masjid Putra, saya terpaksa lari ke Desa Seri Jenares, ada kuliah subuh. Kemudian biasanya lepas subuh pukul 8 macam tu saya ada kuliah online dengan satu lagi grup. Tapi besok saya nak minta extend ke 8.30, mula dengan 8.30. Lepas daripada itu, kuliah sejam, 8.30, 9.30, saya akan bertolak balik ke Melaka. Balik Melaka dalam tengah hari ke macam tu, kalau nak buat juga, boleh sebelah petang lah. Waktu tu saya dekat Melaka. Tengok besok macam mana bila saya sampai Melaka. Sebab nak buat posternya hari ini. Kalau boleh lah besok petang. Pukul berapa tu petang tu? 5.30 Ustaz? Boleh. Okay, insyaAllah. 5.30. InsyaAllah 5.30 nanti Opah WhatsApp Ustaz. Okay. Boleh. Surah Al-Jin ya. Surah Al-Jin ya Ustaz ya. Boleh. Alright. Terima kasih lah. Jika tak ada apa-apa, mohon Ustaz tangguhkan majlis kita. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.